Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mengadakan pemerkasaan PBS ini? Kalau kita tengok yang pertama tuan-tuan, kita nak perkembangan murid-murid ini dilihat setiap level, setiap tahun. Dan pemerkasaan ini kita fokus kepada tahun 4, 5, 6, iaitu tahap 2 di sekolah rendah dan tingkatan 1, 2 dan 3 di peringkat menengah rendah. Dan kita laporkan pencapaian dan perkembangan murid ini setiap tahun. Kalau sebelum ini UPSR kita uji di akhir tahun sekolah rendah dan dilaporkan di situ secara resmi. Begitu juga di menengah rendah. Kita laporkan di hujung tingkatan 3. Tetapi dengan pemerkasaan PBS ini ada pelaporan perkembangan murid. Okay? Setiap tahun, setiap tingkatan. Yang kedua tuan-tuan, kita nak memberi autonomi kepada sekolah. Dalam PBS ini kita memberi autonomi kepada sekolah, memberi kuasa kepada sekolah untuk mentaksir. Okay? Untuk membuat pelaporan. Kita yakin tak pada guru-guru kita? Kita yakin tuan-tuan, mereka boleh buat. Mereka boleh buat. Kalau kita tak yakin, kenapa kita buat PBS? Sebab, tuan-tuan, dalam pentaksiran ini, untuk anak-anak kita, guru yang lebih dekat. Berkaitan dengan perkembangan dan penguasaan murid. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi mana-mana jumpa cikgu, saya tanya, apa maksud pentaksiran? Tuan-tuan boleh agak-agak apa? Tuan-tuan tahu pensyarah kan? Apa maksud pentaksiran? Tuan-tuan ingat tak? Setiap tahun kita buat e-filing. Taksiran cukai. LHDN suruh buat taksiran cukai. Kita dah buat taksiran cukai 2021, 2022. Apa maksud taksiran itu? Proses dapatkan maklumat. Kan proses dapatkan maklumat. Macam mana LHDN nak dapatkan maklumat daripada kita? Maklumat apa? Maklumat berkaitan dengan pendapatan kita. Pendapatan tahunan kita kan. Dengan proses, dengan kaedah e-filing. Begitu juga dalam pendidikan ini tuan-tuan. Pentaksiran pendidikan ini proses dapatkan maklumat. Kan? Maklumat tentang apa? Maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid. Bagaimana kaedah? Macam-macam kaedah tuan-tuan. Kan? Macam-macam kaedah. Yang biasa cikgu guna ujian. Ujian bertulis. Kan? Amali. Kan? Apa lagi? Buat projek. Secara lisan. Macam-macam kaedah. Prosesnya nak dapatkan perkembangan dan pencapaian murid. Dan apabila dapat maklumat itu, kita buat penilaian. Penilaian ini kita nak buat judgement. Murid ini dah capai atau tidak. Kalau capai, apa tindakan seterusnya? Kalau tak capai, apa tindakannya? Itu maksud pentaksiran. Kan? Penilaian tu di hujung tindakan kita. Kan? Dan yang ketiga ialah pengiktirafan kepada profession keguruan itu tuan-tuan. Kita iktiraf cikgu. Cikgu sebenarnya lebih tahu. Kita jadi cikgu, kita tahu murid itu. One shot kita tengok murid, kita tahu murid ini berada di tahap mana. Kan? Kita nak pilih katakanlah wakil sekolah dalam debate. Adakah kita kena buat peperiksaan? Tidak. Kita tengok budak itu, boleh bercakap, boleh berdialog, boleh berhujah, kita ambil. Dengan pemerhatian kita, itu merupakan satu kaedah pentaksiran. Kan? Dan yang keempat tuan-tuan ialah kita nak tambah baik PBS ini. Dalam instrumennya, dalam sistem pengoperasiannya dan pelaporan kita akan tambah baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pemerkasaan ini kita fokus kepada 3 komponen ini. Iaitu PBD, pentaksiran bilik darjah, akan dijelaskan secara lebih detail daripada oleh BPK nanti, PAJSK dan
psikometrik. 3 komponen ini akan kita bagi nafas baru. Akan buat penambahbaikan. Tuan-tuan, siapa yang terlibat? Pelajar tahun 4, 5, 6, sekolah rendah, dan tingkatan 1, 2 dan 3. Kalau dalam PBD itu melibatkan semua mata pelajaran. Okay, semua mata pelajaran. Okey. Dan kita dapati bahawa dengan ketiga-tiga komponen ini, kita akan melihat, ia akan dapat melihat kemenjadian murid itu, tuan-tuan. Pertama, kalau kita tengok dari segi akademik lah. Okay, akademik. Sebab menengah rendah ni kita dah mansuhkan PT3 ataupun pentadbiran pusat itu, tetapi dalam PBD ini, kita akan taksir murid ini secara formatif, berterusan, yang cikgu buat selama ini, kita teruskan, dan summatif. Summatif ini, tuan-tuan, kita akan laksanakan satu ujian akhir sesi akademik. Ujian akhir sesi akademik. Apa maksud ujian akhir sesi akademik ini, tuan-tuan? Paling kita nak mudah, ujian akhir tahun lah. Ujian akhir tahun. Ujian akhir tahun ini untuk yang kita KPM akan disediakan soalannya, kertas soalannya. Untuk tahun 4, 5, 6, tingkatan 1, 2 dan 3. Sebelum ini, ujian akhir tahun, sekolah yang sediakan instrumen, sekolah yang sediakan soalan. Tapi kali ini, KPM akan sediakan soalan untuk tahun 4, 5, 6, tingkatan 1, 2 dan 3. Dan kita nak melihat perkembangan dan kemajuan murid ini setiap tahun itu. Dan kita cuba laksanakan intervensi murid ini. Manakala co-curriculum menggalakkan penglibatan murid. Dan kita ada pentaksiran standard dan juga syarat merit ke IPTA. Manakala psikometrik, tuan-tuan, akan melihat personality, potensi, kekuatan dan kecenderungan murid itu sendiri.